Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam DM Vlog. Okey, hari ini saya ada list sedikit maklumat berkaitan tentang pertanyaan satu orang kita punya rakan. Ya, dia tanya bagaimana kita nak ambil pekerja ataupun terutama dalam bidang jahitan. Mungkin idea ini boleh kita manfaatkan untuk bisnes-bisnes yang lain, tapi saya lebih utamakan kepada contoh untuk satu kedai jahit, ya. Okey, so untuk nak mengambil pekerja ni, ya, yang pertama kita kena tahu kenapa, ya, kenapa kita perlu ambil pekerja, apa sebab kita nak pekerja? Sama ada niat kita untuk supaya keringan kerja kita ataupun niat kita untuk nak tambahkan produksi kita punya kedai. Yang penting adakah kamu tahu kenapa kamu nak ambil pekerja? Ya, sebab ramai orang tak ambil pekerja, kadang dia tidak tahu untuk apa dia ambil pekerja. Sebab apa? Ramai orang ni dia ambil pekerja tapi dia tak bagi kepercayaan kepada pekerja tersebut. Ya. Kenapa saya cakap tak bagi kepercayaan? Sebab dia tak tahu kenapa dia ambil pekerja tu. Mungkin ramai yang keliru, ya, maksud saya ni. Okey, begini, saya bagi contoh yang lebih mudah. Engkau nak ambil pekerja, ya. Contohlah kau nak menjahit, ya. Tapi kau sentiasa dalam fikiran ni kau tak tahu sebenarnya kau nak percaya ataupun tidak pekerja ni, ya. Jadi apabila dia dah bekerja, bermacam-macam masalah antara engkau dan dia, ya, sebab kau tak tahu kau nak ambil dia untuk apa. Kalau niat kita nak ajar dia, ambil pekerja, ya, kita jangan expect yang terlalu besar daripada dia, ya. Kita tidak tahu motivasi orang itu, apa niat dia bekerja. Dan kita juga mereka tak tahu kenapa kita ambil dia bekerja, ya. Hanya sekadar kerja itu tidak bermakna dia boleh bekerja dengan baik. Tapi apabila kita tahu niat kita untuk ambil dia bekerja, maka apabila dia melakukan kesilapan, kita sentiasa memperbetulkan kesilapan tersebut. Kerana kita tahu kita nak ambil pekerja supaya orang tersebut menjadi orang yang kita boleh percayai, orang yang kita boleh bekerja bersama dengan kita. Tetapi kalau kita sekadar ambil pekerja, kemudian sentiasa berfikir negatif tentang pekerja, itu tidak akan pergi ke mana. Dia akan berhenti, kemudian ada pekerja baru yang masuk, kemudian akan keluar, masuk dan keluar. Begitulah jadinya. Tetapi bila dapat menghayati bersama, pekerja dengan majikan tu, maka insya-Allah hubungan antara pekerja dan juga bos itu lebih panjang ataupun lebih lama, ya. Keserasian tu sudah ada sebab saling memahami, ya. Jadi kita kena tahu apa niat kita nak ambil pekerja. Okey. Untuk kita nak mengambil pekerja, bagaimana kita nak dapatkan mereka? Adakah sekadar interview, kemudian ambil dia bekerja berdasarkan apa yang kita faham tentang dia? Okey, ini saya nak kongsikan daripada pengalaman saya sendiri, ya. Dalam mengambil pekerja ni, ya, dia akan berjanji macam-macam dengan kita. Dia akan kata akan bekerja rajin, lebih bersungguh-sungguh, berdedikasi. Itu normal, mereka akan cakap benda tu. Ada setengah orang dia diam. Kita pula sebagai majikan, jangan percaya bulat-bulat dengan apa yang dia cakap. Tetapi apa komitmen dia. Jadi macam saya, apabila orang apply kerja, saya tidak terima dia di situ on the spot. Kalau saya tidak terima on the spot. Kita kena bermain psikologi, ya, dengan mereka. Ada setengah orang, dia hanya dapat tidak terpulanglah. Dapat ataupun tidak kisahlah. Yang penting aku dapat kerja. Kalau tak dapat, nak buat macam mana? Orang begini susah untuk kita ambil sebagai pekerja. Jadi apabila saya ambil pekerja, saya tak kata nak ambil terus. Saya akan suruh dia pulang dulu. Apabila dia pulang, dia akan sentiasa follow up. Kita akan bagi dia dalam 2-3 alasan lah. 2-3 alasan untuk
menguji tahap kesungguhan dia nak bekerja dengan kita. Okey, apabila 3-4 kali, 2 hari, 3 hari dia asyik follow up kita, bermakna orang tu betul-betul nak bekerja dengan kita. Orang tu betul-betul sungguh-sungguh nak bekerja dengan kita. Tapi kalau kita interview di situ, ambil di situ terus, masuk kerja, nanti akan jadi nampak orang kerja sambil lewah. Sebab apa? Sebab kita tak nampak kesungguhan dia bekerja. Kalau dari segi dia pandai atau tidak, itu belakang kira. Yang penting dia nak bekerja bersungguh-sungguh ataupun tidak. Ya. Jadi ada beberapa orang sini, kalau saya interview nanti saya punya pekerja, saya bagi anda bercakap dalam saya punya blog ni, ya. Ada seorang ni, saya suruh dia pulang dulu. Dekat seminggu dia balik-balik follow up. Bos, bila boleh Bos, jangan marah ya bos, saya mau tanya macam mana bos, boleh ke saya kerja ni bos, saya perlukan. Dia akan ulang-ulang tanya kita. Apabila dia ulang-ulang tanya kita, maknanya orang ni betul-betul perlukan kerja. Jangan sembrono, ya. Jangan terus-terus nak ambil pekerja macam tu, jangan. Hanya kerana dia cakap ni banyak benda yang kita boleh cakap manis-manis, tapi buat tu tak semestinya dia boleh buat. Ya, itu salah satu cara yang saya buatlah. Okey, cara saya nak rekrut orang. Kalau dalam kedai jahit, saya tidak akan mengambil orang yang rasa hebat ataupun rasa ini tahu semua. Saya akan direct cakap, kau sedia nak belajar, kau sedia nak ini diajar. Awal-awal saya dah bagi tahu sedia diajar ataupun tidak. Sebab nanti susah untuk kalau kita bekerja bersama-sama, kau tak dengar cakap aku tak dengar cakap kau, habislah kerja. Jadi itu poin penting yang kamu kena tahu. Ya, cakap direct dengan dia, cakap terus terang. Okey. Jadi ada seorang ni dia balik-balik follow up. Yang kedua pun sama, orang yang kedua pun sama, orang ketiga pun sama. Begitulah orang seterusnya. Ya. Lucu jugalah apabila mereka ni follow up balik-balik. Saya pun rasa kagumlah dengan dedikasi mereka. Tapi bila mereka dah duduk, mereka dah dapat kerja tu, mereka tidak akan sewenang-wenangnya lepaskan kerja tu kerana mereka sudah berusaha untuk dapatkan kerja tu, ya. Okay. So siapa yang kita nak? Kita kena tahu siapa yang kita nak untuk bekerja dengan kita. Sama ada kita perlukan macam kedai jahit, perlukan tukang botang, ya. Perlukan tukang jahit. Semua pekerja di sini yang bekerja dengan saya, ada beberapa orang yang langsung tidak pandai menjahit, tetapi saya tanya, engkau minat ataupun tidak? Ya. Jadi persiapan utama yang ada di sini, kita sebagai majikan, kita kena orang kata rajin, ya. Rajin membimbing orang. Macam saya suka bimbing orang untuk menjadi pekerja kita yang the best. Ya. Walaupun mereka langsung tidak pandai menjahit, kalau mereka kata mereka minat, mereka nak belajar, bagi mereka peluang, sebab untuk mereka apply di tempat lain mungkin mereka tidak akan diterima sebab pengalaman tak cukup. Jadi kalau kita tidak bagi peluang kepada mereka sampai bila mereka dapat peluang untuk menjahit di kedai. Jadi tak apalah kalau ada connection di dalam kedai itu. Kalau tiada, nak buat macam mana? Ya. Jadi orang yang tidak pandai ini susah untuk dapat peluang. Jadi kami di sini, kami sentiasa bagi peluang. Walaupun tak pandai, yang penting minat, saya akan ajar kamu daripada zero to hero. Maknanya kalau tak pandai buat baju, saya ajar sekarang. Biasanya saya ajar tak sampai seminggu, mesti dah pandai buat baju. Tak sampai seminggu dah pandai buat seluar. 2 minggu saja dah cukup pandai untuk baju dan seluar. Desain tu lain-lain ceritalah. Yang saya ajar ni lagi susah. Uniform. Ramai yang tak tahu cara nak buat uniform. Jadi itulah, ya. Kita kena sedia untuk mengajar mereka. Jangan expect mereka pandai semuanya, ya. Jadi kamu akan ambil masa dalam tempoh beberapa minggu untuk membimbing mereka, ya. Itulah investment kita. Kita kena invest masa untuk mereka supaya mereka jadi orang yang menjadi aset untuk perniagaan kita.
Okey, kalau kita dalam fikiran kita, mungkin orang ini apabila kita dah latih dia akan berhenti. Itu silap. Jangan sama sekali kita fikir kalau orang tu berhenti, dia pergi tempat orang lain, itu dah silap. Mula-mula dah anda dah fikir negatif. Ya. Orang, ya, orang dia akan setia dengan kita kalau kita layan dengan baik. Katakan dia dah pandai, dia nak buka bisnes sendiri. Syukur alhamdulillah kalau dia pergi tempat lain, dia buat bisnes sendiri ataupun kerja dengan orang lain, anda yang ajar mereka, anda patut rasa bersyukur. Kenapa? Sebab oleh kerana didikan anda kena, ajaran anda apa yang anda didik kepada mereka, mereka dapat makan sesuap nasi. Mereka kerja di sana, tempat lain, mereka dapat makan. Kita dapat apa? Pahala bangga. Ya, pahala. Dia pergi buat bisnes sendiri, dia maju. Kita patut rasa bangga dan gembira. Jangan rasa dengki. Inilah kesilapan ramai orang dalam merekrut pekerja. Mereka takut nanti bila dah diajar, dia pergi tempat lain, buat bisnes sendiri. Jangan fikir macam tu. Ya, saya di sini saya menyarankan mereka untuk lebih maju. Saya tidak kata kamu kena kerja di sini sampai bila-bila, tidak. Itu bergantung pada mereka kalau mereka nak. Jadi untuk kita menabur idea ataupun kepandaian kita dalam kerja kita, menurunkan ilmu kita kepada mereka, jangan risau. Ya, memang Allah ada. Ya, Allah akan beri kita lebih rahmat atau rezeki yang lebih banyak kalau kita jujur ataupun ikhlas dalam mengajar orang, supaya orang itu mendapat manfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ya, jadi itu saya rasa yang patut kita tahu sebagai majikan, terutamanya yang ada bisnes kedai jahit ni. Jadi okey, kita kena tahu bila masa yang sesuai untuk kita ambil. Jangan sembrono ataupun kelam kabut nak ambil pekerja. Kita kena tahu timing tu. Macam saya, apabila saya mula-mula buat bisnes ni, ya, normal saya akan bekerja sendiri. Saya kerja sendiri, kumpul duit untuk saya dapatkan satu orang, untuk saya dapat bayar gaji orang tersebut. Saya kerja keras bersama dengan pekerja tersebut, bermula dengan satu orang. Kemudian masuk orang yang kedua, saya pun masih lagi bekerja bersama dengan mereka, menjahit bersama dengan mereka dan mengajar sambil mengajar mereka. Mereka pun tak semestinya apa yang mereka jahit itu dibayar oleh customer. Ya, maksud saya bukan on cash. Jadi macam mana kita nak bayar gaji mereka? Sebab itulah kita kena kerja bersama mereka. Kurang-kurangnya kita ada gaji, benda duit untuk dibayar pada mereka. Jadi untuk ambil pekerja yang ramai ni, satu saya yang penting adalah anda perlu ada duit untuk bayar pekerja kurang-kurangnya 2 atau 3 bulan, ya, yang akan datang. Standby duit tu. Jadi kita tidak tahu bisnes kita naik ataupun turun, yang penting standby gaji untuk pekerja. Ya, dalam tempoh tersebut percayalah, formula ni biasa dah orang guna. Kalau kita kena ambil risiko, ya, risiko ambil pekerja, mustahil mereka tidak memberi manfaat kepada kita kalau mereka bekerja dengan kita, ya. Tetapi mungkin, ya, dari segi kewangan tu kita kena bijak. Itu topik yang lain. Dalam masa yang lain saya akan kongsi kepada anda. Dah cukup panjang dah saya rasa juga video ni, ya. Okey. Sebenarnya saya nak kongsi lagi tentang kelebihan, keburukan apa semua, risiko ambil pekerja. Sebenarnya besar dia punya topik ni. Cuma apa yang penting, kalau kita nak ambil pekerja tu, saya nak bagi tahu dengan anda, kena bijak, ya. Jangan sembrono. Ambil idea-idea yang mungkin boleh memberi manfaat kepada anda yang saya berikan tadi, ya. Jadi saya tidak akan panjangkan lagi video ini. Diharap dapat menjawab pertanyaan rakan kita. InsyaAllah di dalam video-video yang lain saya akan discuss tentang perkara-perkara macam ni. Jadi kalau anda ada pertanyaan, anda boleh tanya dengan kita. Kita akan jawab berdasarkan apa yang kita faham, apa yang kita belajar, apa yang kita dah buat, ya. Jadi jangan lupa subscribe channel kita dan juga tekan butang like dan notification bell, ya.
Jadi sekurang-kurangnya boleh membantu vlog kita untuk membantu lebih ramai orang lagi untuk dapat maklumat ataupun ilmu ya tentang cara untuk jalankan perniagaan. Ya. Jadi itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.